berhentilah menjadi pembangang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN melaksanakan tugasnya mengutip cukai dengan lebih tegas tanpa mengira kedudukan sesebuah syarikat atau pangkat individu. Menurut PMX, beliau tidak mahu ada syarikat atau individu yang menganggap kedudukan dan pengaruh mereka membolehkannya terlepas daripada melaksanakan tanggungjawab membayar cukai. Kita tidak boleh memberi gambaran yang atas paling maha kaya itu terselamat daripada tindakan. Mesti ada kesungguhan dan keberanian daripada anda semua, tidak kira kaitannya dan kedudukannya. Saudara bertugas menjalankan tanggungjawab, tidak kira sama ada dia Ahmad atau Aseng atau Tan Sri atau Tun. Saudara hanya kira dia bayar cukai atau tidak. Jika dia tidak bayar, geledah dan ambil tindakan, katanya ketika berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Hasil 2024 ke-28. Untuk rekod, LHDN berjaya mengutip cukai sebanyak RM183.3 bilion pada tahun 2023, iaitu yang tertinggi dalam sejarah agensi percukaian, dan hasil negara malah telah melepasi sasaran kutipan yang ditetapkan, iaitu RM176 bilion, menyorot kembali sejarah naik taraf LHDN daripada sebuah jabatan kepada agensi pada 1 Mac 1996. Perdana Menteri yang ketika itu Menteri Keuangan berkata beliau menerima laporan terdapat puluhan syarikat gergasi yang terkena negara sukar membayar cukai. Ada yang bayar setengah, ada yang bayar suku kerana syarikat ini terlalu besar. Gergasi, naga, siapa yang berani singgung? Mereka yang ini kaki tangan LHDN ketika itu secara berani melaksanakan tugas tanpa mengira gergasi dalam perniagaan dan berjaya mengutipnya dan mengenang kesungguhan dan risiko yang dihadapi. Saya memutuskan menaikkan status jabatan menjadi agensi lembaga, katanya. Tambah Anwar yang juga Menteri Keuangan mendedahkan asas cukai Malaysia masih rendah, iaitu kira-kira 11.2% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK berbanding negara jiran seperti Singapura 12.6% dan Thailand 16.4%. Sementara jumlah pembayar cukai juga masih rendah, iaitu kira-kira 435,000 daripada 1.5 juta syarikat berdaftar di Malaysia, kurang daripada 29%. Saya singgung hal ini untuk menjelaskan betapa mendesaknya kecekapan, kepantasan, pengurusan dan pendirian LHDN kerana jumlah yang membayar itu kecil dan hasilnya itu amat diperlukan, bukan hanya untuk pertumbuhan negara tetapi juga memberi keselesaan kepada rakyat. Bagaimanapun pada tahun lalu saya merakamkan penghargaan setinggi-tingginya kepada LHDN kerana berjaya mencipta sejarah baharu kutipan cukai, iaitu sebanyak RM183.34 bilion melebihi RM7.8 bilion atau 4.49% daripada jumlah kutipan tahun sebelumnya, katanya. Anwar juga berkata kerajaan pada masa sama turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan defisit melalui langkah mengurangkan hutang dan amalan tata kelola yang baik. Pemimpin negara tidak boleh mewariskan hutang kepada generasi akan datang yang akan menjadi beban kepada mereka seperti yang diwarisi kerajaan hari ini. Kutiplah hasil banyak mana pun, tetapi amalan kita itu kalau boros dan tiris, bebannya kepada generasi akan datang. Itu bukan pemimpin yang baik, katanya. Sebagai respon, LHDN akan memberi tumpuan kepada isu keterisan cukai yang melibatkan individu yang mempunyai aset dan kekayaan yang tidak setimpal dengan pelaporan cukai. Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Dr. Abu Tariq Jamaluddin berkata usaha itu merupakan sebahagian daripada usaha agensi itu untuk memastikan sasaran kutipan cukai negara sebanyak RM197 bilion dicapai. Tumpuan akan diberikan kepada individu yang mempunyai keterisan cukai, individu yang mempunyai aset dan kekayaan yang tidak setimpal dengan laporan cukai. LHDN juga akan memantau pendapatan dari Malaysia yang disimpan di dalam akaun luar negara yang belum dilapor, transaksi rentah sempadan, harga pindahan domestik, aktiviti atas talian dan kes-kes ekonomi bayangan. Katanya seperti dilaporkan media perpaduan. Abu Tariq juga memaklumkan pelaksanaan e-invoice yang bermula pada 1 Ogos ini juga adalah inisiatif utama pihaknya pada tahun 2024. Dalam pada itu katanya LHDN juga telah diiktiraf sebagai pemenang anugerah Most Impactful Public Sector Agency Driving Digital Adoption bagi sistem MyTax dan anugerah emas bagi Integrity, Governance dan Anti Rasuah 2023 oleh Institut Integrity Malaysia. Terima kasih Kerajaan Perpaduan Madani. Hasil cukai untuk keselesaan rakyat, daripada rakyat kepada rakyat. Yang tidak faham sila banyakkan membaca dan bertanya tentang cukai SST 8% misalnya. Maklumat sebenarnya
ada di hujung jari anda. Apa yang susah sangat? Manakala kepada yang masih buat-buat tidak faham, menghasut rakyat, membenci kerajaan, berhentilah menjadi pembangang.